Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejambak kasih seharum kasturi buat peneraja majlis, kombinasi kehakiman yang arif lagi bijaksana, seterusnya penjaga masa yang peka tiap detiknya. Warga pendidik yang disanjungi serta warga sidang dewan yang dikasihi sekalian. Para hadirin pendengar bicara, Sultan Al-Fatih pembebas Konstantinopel. Demikianlah tajuk pidato yang bakal dikupas buat santapan semua. Sebelum layar menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membina tajuk agar hadirin terbuka mindanya. Secara konseptualnya, frasa pembebas ialah gelaran untuk orang yang dianggap membebaskan serta berjasa terhadap masyarakat. Manakala junjungan kasih lautan budi, Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan Sultan Muhammad kedua dan Jutaya Indah Al-Fatih diambil daripada kata terbitan Al-Fat, senada dan seiring dengan surah pembukaan ataupun surah Al-Fatihah. Hadirin, baginda dilahirkan pada tanggal 30 Mac tahun 1432 di Aden dan merupakan sultan ataupun pemerintah Empayar Osmaniyah. Penaklukan baginda ke atas kota Konstantinopel ketika berumur 21 tahun telah berjaya meruntuhkan tembok ataupun empangan Byzantine sehingga ke titik nol. Maka secara tuntasnya tajuk pidato saya pada hari ini dapat ditakrifkan sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih model kepada umat Islam untuk bangkit seiringan semboyan kepahlawanan baginda demi mengembalikan kedaulatan ataupun kegemilangan Islam. Sidang hadirin paksi umat, ayo hayatilah mandala fikiran saya yang pertama. Muhammad Al-Fatih model berilmu dan pencetus kepimpinan berkesan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, Konstantinopel akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat direalisasikan hampir 800 tahun kemudiannya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yakni Khalifah ke-7 Kerajaan Osmaniyah dan tentera-tenteranya. Hadirin, baginda ialah pemimpin yang telah menerima pendidikan secara holistik dan bersepadu mencakupi bidang keagamaan dan akademik dengan penguasaan 7 bahasa. Ketika baginda berumur 12 tahun, baginda telah memangku kedudukan sebagai khalifah dan matang dalam menyelesaikan masalah. Hadirin, Hagia Sophia di Istanbul merupakan simbol kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel. Sekalipun tentera Islam telah berjaya menduduki pemerintahan Empayar Byzantine, namun monumen berharga seperti Hagia Sophia tidak diruntuhkan, sebaliknya dijadikan sebagai masjid. Hadirin, dengan ilmu, seorang pemimpin mampu menjayakan penjajahan serta menangani masalah yang timbul semasa tempoh pemerintahannya. Tanpa ilmu, kejayaan sedemikian tidak dapat dituntaskan dan semasa sesebuah pemerintahan mudah disabotaj atau diserang anasir-anasir pendusta. Maka benarlah Muhammad Al-Fatih, model pemimpin berilmu dan pencetus kepimpinan yang berkesan, membawa kepada kegemilangan Islam. Para hadirin sekalian, rempuhan mandala saya yang kedua, Muhammad Al-Fatih, model pahlawan berstrategi dan bersemangat wajar. Keunggulan pemerintahan baginda dapat dilihat ketika kota Konstantinopel jatuh ke tangan pemerintahan Islam. Kejayaan sedemikian tidak dapat diperoleh dengan mudah tanpa strategi yang cukup rapi. Pembinaan meriam terbesar bagi meruntuhkan tembok kota Konstantinopel merupakan interventasi tercanggih pada abad berkenaan. Muhammad Al-Fatih memegang prinsip apabila melakukan sesuatu perkara, hendaklah dilakukan secara berjamaah. Firman Allah dalam surah Saf ayat yang keempat,
Dan sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang dalam membela agamanya. Dalam barisan yang tersusun rapi, kelihatan seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Hadirin, alunan azan dan seruan agama oleh pakar motivasi dan para ulama ke medan perang bagi mengembalikan atau memberikan semangat jihad. Baginda berkata, "Wahai tenteraku, sesungguhnya aku telah bersedia untuk mati di jalan Allah." Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, wacana mandala saya yang ketiga, Muhammad Al-Fatih, model pahlawan yang unggul, model pahlawan ulung yang soleh. Kepribadian baginda, berdasarkan karakteristik baginda, kepimpinan dan keilmuannya dapat yang menjadikan ketamadunan Islam sebagai ketamadunan yang gilang dan terbilang. Ketika baginda lahir, Sultan Murad, iaitu ayahanda baginda, segera sujud syukur dan berulang kali membaca ayat pertama dari surah Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Hadirin, seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari keilmuan dan sifatnya, akan tetapi yang terpenting ialah kualiti akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda seorang yang teguh dalam mendirikan solat fardu dan solat sunat. Muhammad Al-Fatih juga percaya setiap kejayaan yang diperoleh merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun pemilihan panglima dan tentera mestilah terdiri daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konklusinya, tidak tertegak rumah tanpa tiang, tidak tertegak agama tanpa iman, dan tidak tertegak ummah terbilang tanpa pribadi yang soleh. Sidang hadirin bermatlamat, di sini saya ingin mengaitkan jaluran bicara kata menjadi simpulan pada wacana saya yang pertama, Muhammad Al-Fatih, model pemimpin berilmu dan pencetus kepimpinan berkesan. Wacana saya yang kedua, Muhammad Al-Fatih, model pahlawan berstrategi dan bersemangat wajar. Wacana saya yang ketiga, Muhammad Al-Fatih, model pahlawan ulung yang soleh. Sebagai pengakhiran, mari kita sama-sama cuba kita renungkan kata-kata Imam Malik. Tidak memperoleh kejayaan ummah kemudian, melainkan mencontohi bagaimana ummah terdahulu memperolehnya. Akhir kata, pohon berendang, tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, majukan negara. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Berakhir sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.